Penyu ni Syafiqah, ya saya seorang diver kan, selam scuba. Penyu di Terengganu kalau saya nak bandingkan dengan penyu di Pulau Sipadan ataupun Sabah di Kepulauan Mabul, Kepulauan Mabul besar penyu-penyu dia, lebih kurang besar ni. Tapi saya tidak pernah jumpa lagi penyu belimbing. Itu sangat-sangat jarang untuk ditemui oleh scuba diver sekarang lah. Kalau dapat jumpa tu saya beri sujud syukur kot. Tapi alhamdulillah lah pernah lah untuk melihat sendiri penyu secara liar di depan mata. Baik. Di Pulau Kapas, Pulau Tenggol. Cakap mengenai jarang tu mungkin disebabkan oleh beberapa spesies itu pun dan juga kematian kes agak tinggi ya. Kalau tahun ini kalau kita melihat 31 kes kematian dicatatkan dalam suku pertama sehingga 31 Mac tahun ini berbanding pada 2021 di mana hanya 51 kes sepanjang tahun, 55 kes pada tahun 2020 dan 78 kes pagi tahun 2019. Jadi bagaimanakah sebenarnya catatan kes ini semakin meningkat? Apakah punca dan faktornya? Itu yang akan kita bincangkan juga bersama dengan tetamu kita melalui Google Meet, Dr. Muhammad Uzair Rusli, Ketua Makmal Penyelidikan Luar Cagar Hutang atau Ketua Unit Penyelidikan Penyu Sea True. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi semua. Alhamdulillah doktor. Tadi kami dah gambarkan sedikit mengenai situasi penyu, kematian penyu dan juga pengalaman saya melihat penyu, susahnya untuk saya berjumpa dengan penyu belimbing. Sebelum kita pergi kepada apakah faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku, World Turtle Day, apakah maksud yang ingin disampaikan kepada masyarakat seluruh dunia mengenai kepentingan untuk kita menjaga penyu ini, doktor? Baiklah, terima kasih Ridwan dan juga Syafiqah. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Kita menyambut di seluruh dunia secara serentak, iaitu World Turtle Day ini adalah di mana kita menggabungkan semua suara-suara daripada aktivis-aktivis, para penyelidik dan juga media secara bersama-sama untuk kita menjayakan kempen untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang World Turtle Day ini. Kerananya World Turtle Day ini tidak hanya memberikan fokus kepada penyu sahaja, kerana dia lebih tepat ialah World Turtle Day ini merangkumi kepelbagaian spesies yang ada yang hampir sama dengan penyu seperti kura-kura, tuntung, labi-labi, baning dan juga semestinya penyu yang sangat istimewa di dalam hati masyarakat kita sekarang ini. Seperti mana doktor katakan tadi dan juga Ridwan juga katakan dia jaranglah jumpa penyu belimbing ni, tapi selalu bila kita bercakap mengenai turtle ni kita memang akan ingat penyu, padahal seperti mana doktor maklumkan tadi banyak lagi sebenarnya spesies-spesies yang lain, seperti kalau kita melihat ada kura-kura, tuntung, labi-labi dan juga baning. Mungkin secara terperinci doktor boleh penjelaskan apa sebenarnya perbezaan di antara spesies-spesies ini? Baiklah, secara amnya World Turtle Day ni jika kita nak meletakkan di dalam konteks bahasa Melayu, mungkin dia agak kurang tepat kerana kita dalam bahasa Melayu kita ada kepelbagaian kosakata yang sangat-sangat menarik. Contohnya ialah bagi bahasa Inggeris dia terus menggabungkan terus turtle itu di dalamnya merangkumi kura-kura, tuntung, labi-labi, baning dan juga penyu. Jadi secara amnya perbezaan antara setiap spesies ini kerana mereka berada di dalam habitat yang tersendiri, maka kita boleh mengatakan bahawa bagi setiap spesies seperti kura-kura, tuntung, labi-labi, baning dan juga penyu mempunyai peranan yang tersendiri di dalam ekosistem. Kura-kura biasa kita temui di dalam habitat sungai, air tawar. Tuntung juga kita boleh temui mereka di habitat air tawar dan ada juga di perairan air masin. Labi-labi yang sebagaimana kita tahu, labi-labi mempunyai karapis yang sedikit lembut dan juga baning kita boleh temui di kawasan berbukit ataupun gunung, manakala penyu pula hanya di dalam lautan sahaja. Jadi inilah keistimewaannya, kayanya bahasa Melayu kita ini. Pelbagai spesies ini telah pun diperincikan sebagaimana kura-kura, tuntung, labi-labi, baning dan juga penyu. Sebab itu sambutan hari ini lebih tepat adalah merangkumi kepelbagaian spesies dan kita mengajak warga kita untuk mengenali spesies dan juga peranan setiap spesies ini di dalam ekosistem. Jadi kalau kita lihat antara perbezaan yang doktor sebutkan sebentar tadi, kenapa Malaysia ini sangat terarah untuk kita meletakkan satu usaha pemeliharaan dan juga pemeliharaan penyu itu sendiri? Adakah spesies-spesies lain itu tidak terancam, hanya penyu saja yang terancam di Malaysia?
Sebab itulah saya melihat bahawa usaha kita iaitu slot pada pagi ini sangat-sangat signifikan sebab kita mengambil kira bahawa bagaimana untuk memberikan tumpuan dalam World Turtle Day ini untuk meningkatkan kesedaran masyarakat, dan inilah dia peranan media. Kami daripada Universiti Malaysia Terengganu, para penyelidik dan juga rakan-rakan aktivis yang lain mengucapkan jutaan terima kasih kepada RTM kerana mengambil dokongan yang padu kepada kempen kita World Turtle Day pada hari ini. Jadi matlamat kami adalah satu sahaja, iaitu untuk meningkatkan kesedaran masyarakat untuk mengenali kepelbagaian spesies, dan seterusnya mereka akan menghargai alam sekeliling kita kerana mereka akan memahami dan mereka akan percaya bahawa apabila kita menjaga, memelihara setiap spesies ini, dia akan memberikan kembali manfaat kepada masyarakat kita. Seperti mana saya kongsikan di awal tadi, kalau kita lihat pada statistik 31 kes kematian pada suku pertama tahun ini sahaja. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana sebenarnya senario penyu ini khususnya yang berada di Terengganu, doktor? Bagi negeri Terengganu memang kita memang amat-amat popular dengan populasi penyu di negeri Terengganu ini. Apa yang berlaku sekarang ini, kita memasuki fasa lagi 1 minggu daripada sekarang, pindaan enakmen penyu 1951, pindaan 2021 baru-baru ini akan dikuatkuasakan bermula 1 Jun 2022 ini. Ini sebenarnya melengkapkan keseluruhan negeri di Malaysia mengharamkan penjualan telur penyu secara komersial. Namun apa yang berlaku ketika ini, kita melihat bahawa dari aspek sektor pelancongan, peningkatan aktiviti pelancongan berasaskan penyu, aspek pelancongan yang berasaskan pengalaman ini, apabila kita boleh melihat aktiviti snorkeling, sukarelawan, pelepasan anak penyu dan juga pameran sains yang berkait dengan penyu ini sebenarnya menjadi satu produk pelancongan yang semakin rancak dan juga akan memberikan impak ekonomi yang amat-amat baik kepada negeri Terengganu khususnya dan juga di seluruh Malaysia. Cumanya ketika ini apa yang perlu kita bersedia ialah adakah produk pelancongan kita ini yang berasaskan kepada pengalaman ini, adakah ia cukup berkualiti dengan mekanisme kawalan yang baik demi kelestarian sumber alam. Kita tidak mahu ketika ini kita rancak dengan melakukan aktiviti pelancongan tanpa kita sedar bahawa kita sebenarnya menyumbang kepada ketirisan dan juga kepupusan penyu pada satu masa nanti. Sebab itu kita mahu melihat dan gerak kerja sekarang ini ialah untuk memastikan bahawa produk pelancongan kita ini berkualiti dan juga amat baik untuk kelestarian alam dan juga ekonomi negara pada masa akan datang. Jadi apakah kepentingan konservasi penyu ini kepada komuniti dan juga masyarakat setempat, doktor? Saya ingin menarik memberikan satu contoh. Apabila kita melakukan kempen kesedaran awam, kita berada di bersama-sama dengan masyarakat. Masyarakat mencari-cari apakah produk lagi untuk memberikan sokongan. Jadi apa yang kita bawakan ialah contohnya adalah penjualan produk cenderamata daripada penghasilan orang-orang tempatan kita. Saya mengambil contoh program pemulihan dalam komuniti PDK. Ini adalah satu contoh produk batik yang kita tambah nilai apabila meletakkan produk imej penyu tersebut di dalam setiap cenderamata yang dihasilkan oleh orang kelainan upaya ini. Jadi kita boleh meningkatkan nilai dan maka penjualannya boleh mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. So ini adalah satu contoh yang terbaik apabila pihak penyelidik dan juga aktivis mengambil kira tanggungjawab sosial untuk menggerakkan juga ekonomi setempat. Dan seterusnya ialah kita juga meningkatkan minat pelajar kepada subjek sains apabila para pelajar ini berinteraksi dengan para penyelidik dan juga penghayatan alam sekitar mereka melalui projek-projek literasi lautan yang kita anjurkan ketika ini melalui satu program yang besar yang dibuat oleh Universiti Malaysia Terengganu, iaitu yang kita panggil sebagai Ocean Hope Project. Kita telah meletakkan beberapa pameran
pameran statik di beberapa sekolah sebagaimana contoh Sekolah Kebangsaan Batu Rakit, Sekolah Kebangsaan Pulau Redang, Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Rakit juga turut terlibat. Maka kita mengharapkan para pelajar ini sentiasa melihat dan juga memberikan inspirasi kepada pelajar ini untuk terus menghayati dan seterusnya mencetuskan kesedaran awam berkaitan dengan kebersihan pantai, kerana inilah yang sedang kita bimbangi, kerana kualiti pantai kita juga turut terjejas apabila ramai orang-orang kita melakukan aktiviti riadah di pantai, mereka meninggalkan sahaja sampah-sampah di pantai. Sebab itu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada komuniti yang bergerak secara aktif. Hampir setiap minggu kita boleh melihat geng plastik hijau ataupun lebih dikenali sebagai GPI ataupun Trash Heroes. Anda boleh ikuti laman sosial mereka dan anda boleh mengajak ahli keluarga anda untuk bersama-sama dengan mereka untuk menjayakan program secara sukarela. Doktor, apa di antara program ataupun aktiviti yang ditawarkan oleh pihak UMT kepada mereka yang mungkin bersama-sama ingin bersama dengan pihak UMT dalam melakukan pemeliharaan dan juga pemeliharaan penyu ini, Doktor? Bagi kita para penyidik di sini, kami memang menawarkan khidmat nasihat, terutamanya kepada komuniti setempat untuk pembangunan produk pelancongan berasaskan penyu ini, kerana kita tidak mahu bahawa pembangunan produk pelancongan ini dalam keadaan yang tidak lestari. Sebab itu apa yang penting ialah aspek kajian saintifik yang dilakukan oleh Universiti Malaysia Terengganu, dan selain itu kita juga mempunyai kajian-kajian yang berunsurkan dalam bidang sosial dan juga dalam bidang ekonomi. Sebenarnya kita mahu memberikan impak yang positif kepada masyarakat. Sebab itu bagi kami para penyelidik di Universiti Malaysia Terengganu menawarkan khidmat nasihat secara percuma kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk mungkin melaburkan untuk membina produk pelancongan yang berasaskan penyu ini, kerana kita yakin bahawa ini adalah masa depan ekonomi negara kita. Dan juga apabila kita memastikan bahawa produk pelancongan ini dalam keadaan yang baik dengan ada modul-modul latihan yang disediakan, sebenarnya ia juga turut menyumbang kepada jaminan bekalan makanan negara. Kerana kita perlu ingat bahawa penyu ini amat penting di dalam ekosistem kita. Jika penyu ini tidak dipelihara, maka kesihatan lautan kita akan turut terjejas dan akhirnya akan menjejaskan juga ekonomi dan juga bekalan makanan negara. Sebab itu saya mengatakan bahawa setiap spesies ini mempunyai peranan yang amat penting, dan selain itu sebenarnya kita boleh menjanakan ekonomi negara dengan lebih dengan lebih jauh lagi apabila kita melakukan usaha kerjasama daripada pelbagai pihak, daripada media, daripada pemain industri pelancongan dan juga pihak kerajaan sendiri. Kita tidak boleh tunggu kerana kita di dalam krisis bekalan makanan negara, dan inilah yang sering kita war-warkan sebelum ini bahawa pentingnya memelihara lautan, dan juga sebab itulah penyu ataupun World Turtle Day ini sangat-sangat signifikan kepada semua. Betul. Baik. Itu dia antara buah fikir daripada Dr. Uzi. Terima kasih banyak-banyak, dan kita faham sekarang kenapakah pemeliharaan dan juga konservasi penyu ini sangat penting untuk memelihara ekosistem di laut. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita pada hari ini, Dr. Muhammad Uzi Rusli, Ketua Makmal Penyelidikan Luar, Ketua Unit Penyelidikan Penyu Siatro, bersama-sama dengan kita untuk bercakap dan juga merungkaikan kenapa pentingnya untuk kita menjaga alam sekitar, khususnya di pihak di kalangan masyarakat untuk tidak membuang sampah dan juga menjaga kebersihan pantai supaya tidak memberikan risiko kepada penyu untuk memakan sampah-sampah tersebut dan mengakibatkan kematian penyu di Terengganu. Ya, akhir kata selamat menyambut World Turtle Day 2022 kepada doktor dan juga pasukan UMT. Okey, Doktor. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Okey, sekarang kita akan ke Terengganu. Masih lagi ke Terengganu, tetapi ini berkaitan dengan Surau. Hari Raya. Ini berkaitan dengan inovasi surau bergerak dan UPS Hari Raya Aidilfitri. Bersama dengan rakan kami, Jamilah di sana.